Para penonton, ada satu kisah Sayyidina Bilal bin Rabah pernah satu malam bila bermimpi, dan dalam mimpi tersebut datang Rasulullah SAW, dan Rasulullah berjumpa dengan Bilal. Dia kata, "Wahai Bilal, apakah gerangan kerinduan ini?" Rasulullah bertanya kepada Bilal, kenapa Bilal? Sebab Bilal ni bila Rasulullah wafat, Bilal terlalu sedih dengan pemanggilan Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah pergi membawa diri keluar daripada Madinah, dan sekian lama bila keluar daripada Madinah, Rasulullah datang ditanya kenapa Bilal tak datang menziarahi Nabi dan sebagainya. Dan bila Bilal bin Rabah kembali ke Madinah, dia pergi ziarah pusara Nabi, dia pergi ke Masjid Nabi dan dia berjumpa dengan cucu Nabi. Dan para penonton, apabila dia dipujuk untuk melakukan azan, para penonton, bila Bilal melakukan azan, seluruh penduduk kota Madinah menangis, mengatakan, "Ya Allah," bila dengar Bilal melakukan azan, mereka mengatakan, adakah Rasulullah hidup kembali? Rindu mereka pada Rasulullah SAW. Jadi para penonton, kita akan berbicara mengenai rindu kita pada Rasulullah SAW kalau Rasulullah masih ada, bersama dengan Ustaz yang saya sebutkan tadi, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Naib Presiden Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir Ilmam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu Amin, kepada penonton, untuk topik ini juga kita bukakan kepada orang ramai ingin bertanya sebarang soalan kepada Ustaz, boleh hubungi kami di talian seperti mana yang tertera di kaca televisyen. Cepat nak ambil masa kan? Okey. Sebab nak tanya terus pada Ustaz kisah yang saya sebutkan tadi. Boleh Ustaz nak ulaskan sedikit lagi? Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Terima kasih pada Amin dan juga Irma. Kisah yang tadi ini memang satu kisah yang sangat masyhur lah di kalangan para ulama, memang berdasarkan kepada sanad yang mana sanadnya kuat lah kepada Sayyidina Bilal. Yang mana memang kisah cerita tentang Sayyidina Bilal ni memang cerita yang sangat klasik lah. Kita cerita pasal tentang kerinduan seseorang kepada Rasulullah SAW. Satunya Sayyidina Bilal tu sendiri. Maknanya Sayyidina Bilal bila bermimpi tu terus kelang kabut dia pergi ke Madinah. Terkejut juga isteri dia kan. Maknanya tiba-tiba jadi bangun pagi terus bersiap-siap terus pergi ke Madinah. Maksud tu mana ada Asia, bukan ada Asia, bukan yang kena book tiket dulu apa kan. Terus naik kuda terus pacak ke Madinah. Dan satunya lepas tu, yang keduanya bila dia sampai ke Madinah, bila Sayyidina Abu Bakar minta beliau untuk azan, Sayyidina Umar minta beliau untuk azan, beliau tak sanggup nak lafazkan azan. Pasal apa? Kalau lafazkan azan tu biasanya dia kata, biasanya aku kalau nak azan, aku akan lalu tepi bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan kata as-salah ya Rasulullah, as-salah. Maknanya dah masuk waktu solat. Kan, sebelum pergi ke azan. Jadi sekarang ni aku nak azan ni, Rasulullah dah tak ada, jadi dia terlampau hiba, terlampau sedih sangat. Jadi terlampau ingat. Okey. Tapi sampai kepada bila Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain minta sendiri daripada Sayyidina Bilal kata, aku tak boleh nak tolak lah. Nak tolak macam mana? Ini cucu baginda. Kalau aku tolak permintaan cucu baginda, aku takut nanti kedekat pada mahsyar nanti kalau aku minta daripada baginda pula tak nak. Ataupun tolak permintaan aku. Kan, pasal aku pernah tolak permintaan baginda, dia takut begitulah. Jadi dia pun azan. Bila dia azan pun seperti mana yang Amin cerita tadi, seluruh penduduk Madinah semuanya gempar. Kan, adakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Dan sebelum daripada kita cerita tentang penduduk Madinah tu, Bilal sendiri pun dalam kisahnya tak dapat nak menghabiskan azan. Kan, sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dah menangis, dia sendiri rebah dah. Jadi dia sendiri tak larat pasal terlampau berat menanggung kerinduan kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Dan kalau kita tengok itu Sayyidina Bilal tu sendiri. Yang dari sudut yang lain, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar yang minta tadi tu pun pasal rindu pada Rasulullah juga. Yang ketiganya, penduduk Madinah tu sendiri, bila dengar saja Sayyidina Bilal punya suara je, mereka sudah subur kembali kerinduan kepada Rasulullah SAW. Sampai semua bangun, semua keluar, semua pergi ke Masjid Nabi nak tengok betul ke Rasulullah dah bangkit semula ke tidak. Nak katanya Sayyidina Bilal ni dia ada satu efek yang sangat besar kepada masyarakat dari sudut hubungan dia dengan Rasulullah SAW. Kan, baiknya dia dengan Rasulullah SAW, punyalah dia akrab dengan Rasulullah SAW, sampai kepada penduduk Madinah sampai rasa bila dia ada, dengar saja azan dia macam ada Rasulullah SAW. Kalau kita fikir-fikir kita macam mana agak-agaknya. Yang itu yang sepatutnya timbul soalan pada kita sekarang ni. Kan, agak-agak kita ni, pertamanya dari sudut Rasulullah SAW itu sendiri, adakah kita ingat ataupun tidak selalu. Yang keduanya, ada tak benda-benda yang menyebabkan kita rasa teringat pada Rasulullah SAW. Ada satu benda yang berlaku, ataupun ada satu benda yang dikatakan, diucapkan, ataupun yang kita tonton dan sebagainya, kita terus teringat Rasulullah SAW macam mana. Dan kita terus timbul rasa rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang sepatutnya kita ambil pengajaran kepada kisah tadi tu. Bertanya pada diri kita kan, adakah rindu kita setebal rindu Sayyidina Bilal bin Rabah kan? Tapi Amin, kalau kita tengok kan, kita ada buat
bertanya kepada orang ramai secara rawak, tanya kepada mereka jika Rasulullah masih ada masa ini apa yang diorang teringin nak buat. Tapi apa yang diorang katakan tu lebih kepada keadaan yang fizikal, maknanya nak peluk, tak lepas-lepas, cium tangan Rasulullah, salam, kemudian minta benda-benda yang lebih kepada untuk diri saja, individu. Jadi sebenarnya sepatutnya untuk kita, apa yang patut kita buat? Dari satu sudut tu betul lah kan, kita pun kalau memang kan, memang kita nak peluk, nak apa semua, memang betul lah. Yalah, bila ustaz contohnya keluar berminggu-minggu lama tak jumpa isteri, bila balik tu apalagi ni kan ni pun dah berminggu-minggu tak jumpa ni. Kan, rindu kat bini ni. Kejap lagi. Jadi memang benda tu normal kan. Saya pun lama tak jumpa Amin pun rindu pada Amin, insya-Allah kan. Memang begitulah. Apatah lagi kita rindu kepada seorang yang kekasih yang sangat hebat. Kekasih yang bukan setakat baginda tu hebat dari sudut kacamata kita, tapi baginda tu sendiri kekasih Allah Taala, kan? Kemudiannya baginda pula sayang pada kita. Kadang kita rindu pada orang yang tak rindu kita, payah juga kadang, kan? Ini tidak, ini kita rindu kepada Rasulullah SAW yang sangat sayang pada kita pula. Dah lah tu Rasulullah sayang pada kita. Rasulullah tak perlu pun pada sayang kita asalnya. Tapi dia sayang juga. Tapi sayang juga pada kita. Lain isteri sayang suami, dia perlu pada suami. Suami sayang pada isteri, dia perlu pada isteri. Tapi Rasulullah sayang pada kita, dia tak perlu pada kita pun tak apa sebenarnya. Tapi tetap Rasulullah sayang pada kita. Kalau kita tak sayang balik, kita tak rindu balik pada Rasulullah, nampak sangat macam kacang lupakan kulit ke lebih teruk daripada kacang lupakan kulit. Saya pun tak tahu apa lagi teruk daripada kacang lupakan kulit. Betul kan. Memang kau ajar lah sebenarnya ceritanya kan. Tapi itulah kita sebenarnya kan. Jadi kalau kita letakkan tadi kan, okey, betul lah, memang dari satu sudut kita kata kita rindu pada Rasulullah SAW, kita nak peluk dan sebagainya. Tapi cuba kita fikirkan, kalaulah Rasulullah SAW ada dekat kita sekarang ni, sebelum daripada kita fikirkan kita nak salam, nak cium, nak peluk dan sebagainya, kita fikir dulu, aku ni layak ke nak salam, nak cium Rasulullah? Agak-agak Rasulullah suka tak dengan aku? Agak-agak Rasulullah tengok aku sekarang ni, Rasulullah bangga tak? Itu soalan lagi dia utama yang sepatutnya. Jadi kalau Rasulullah ada, kita berasa malu aku ni, teruk sangat aku ni, kan, hina aku ni. Ada pemanggil sekarang bila bercakap soal Rasulullah masih ada. Baik, kita bersama dengan siapa ya di talian? Assalamualaikum. Salam. Boleh minta jauh daripada kaca TV sebab ada gangguan. Minta jauh daripada kaca televisyen. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Minta jauh sikit daripada televisyennya. Okey. Dah cukup jauh. Dah cukup jauh. Okey. Siapa di talian? Okey, Ashrafuddin. Ashrafuddin, silakan soalan. Okey, sebenarnya first kali bila tengok pagi tadi ada Ustaz Zahrudin, ada Ustaz Said pula, sangat teruja lah hari ni. Assalamualaikum. Masya-Allah. Okey, Ustaz Said. Nak tanya sikit Ustaz. Ya. Boleh tak Ustaz ceritakan detik-detik kewafatan Rasul Ustaz? Orang kata apa, nak ambil feeling sikit lah Ustaz. Feeling pagi-pagi ya. Pagi-pagi ya. Terima kasih Ashrafuddin. Okey. Assalamualaikum. Suka dia ya. Jadi kita nak sambung yang tadi atau kita soalan tu kita save sekejap sebab soalan tu feeling sikit kan. So, kita sambung yang sekejap tadi kan bercakap mengenai nak peluk. Sepatutnya kita rasa malu sebab ada satu hadis Nabi kata, barang siapa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku di kala kerosakan umatku, maka pahalanya seumpama 100 orang mati syahid kan. Okey Ustaz. Dan satu lagi berdasarkan kepada hadis yang lain, bila Rasulullah kata Rasulullah rindu pada kawan-kawan baginda. Kan, maknanya kan sahabat pun kata kami lah kawan-kawan kau ya Rasulullah kan. Jadi Rasulullah kata tak, kan kamu sahabat aku kan, kamu nampak aku dan sebagainya. Tapi Rasulullah kata yang dia rindu siapa? Baginda rindu pada siapa? Baginda rindu kepada umat akhir zaman yang tak pernah jumpa Nabi SAW tapi beriman dengan Nabi SAW, mengamalkan segala sunnah-sunnah. Nabi dah rindu dah. Nabi dah rindu dah pada kita siap-siap dah maknanya. Kan, jadi sepatutnya kalau kita kata kita rindu pada Nabi, kita kena buat sama yang macam Nabi sifatkan tadilah kepada kawan-kawan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah biar kita jadi kawan baginda. Barulah kalaulah baginda berada bersama kita, kalau kita andaikan, dan memang andaian ini bukan maksudnya kita kata memang Rasulullah tu akan tiba-tiba datang pada kita begini, tapi sekurang-kurangnya dalam hati kita yang disebutkan hayyun fi qulubina. Hidup dalam hati kita kan. Biar pasal Rasulullah ni kita boleh bayang.
Allah Ta'ala kita tak boleh bayang. Kan Rasulullah kita boleh bayang dalam kitab-kitab hadis apa semua cerita tentang bagaimana Fizikal muka Rasulullah, Nabi, fizikal size-nya macam mana, mukanya macam mana, kening macam mana, hidung macam mana, semua ada dalam hadis kan. Jadi kita boleh bayang. Kita bayangkan Rasulullah kalau ada dekat kita sekarang ni, kalau aku buat sekarang ni Rasulullah suka ke tidak? Yang ini sebenarnya boleh merubah sebenarnya sifat seseorang, peribadi seseorang. Seseorang tu boleh jadi lagi baik, berganjak kepada cara yang lebih baik kalau dia selalu terbayang Rasulullah tengok aku, Rasulullah suka ke tidak? Kalau aku buat benda ni Rasulullah sedih ke tidak? Aku duduk depan komputer, aku duduk depan Facebook sekarang ni, apa yang aku duduk tengok apa semua ni, kalau Rasulullah tengok aku kat belakang ni, Rasulullah suka ke tidak? Maknanya kalau contohnya satu lagi, kalau tengah bawa kereta orang potong, kita maki kan. Kalau Rasulullah duduk sebelah kita maki ke tak? Betul gitu. Jadi kita kalau orang yang kita hormat di sebelah kita pun, kita dah kata apa, dah skema kan. Apatah lagi kalau Rasulullah duduk sebelah kan. Jadi kita fikirkan macam tu. Itulah tanda bahawasanya kita rasa kalaulah Rasulullah masih ada. Yang itu sepatutnya merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Dan kalau kita fikirkan rindu pada Rasulullah SAW ni, nak bandingkan kita ni dengan sahabat, memang tadi kita cerita pasal Sayyidina Bilal. Bila Amin sebut pasal Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni memang dia kita kata alah tak apalah, Sayyidina Bilal tu hidup zaman Rasulullah. Ada orang kata gitu. Kita ni jumpa Rasulullah tak pernah. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain pun macam tu juga, yang duduk Madinah semua dah pernah hidup Rasulullah. Dia orang ditarbiah oleh Rasulullah sendiri. Dia orang memang hebat lah. Jadi kita ni siapa kan? Kita cakap memang pertama sekali kita nak ikut siapa lagi selain daripada para sahabat tu. Itu pertama. Tapi yang keduanya, kalau tak dapat jadi para sahabat pun, kita ambil contoh yang lagi ekstrim, yang lebih bawah lagi. Kan satu kisah yang agak popular juga, yang mana bila Rasulullah SAW sedang berkhutbah, Rasulullah dibuatkan satu mimbar yang baru. Bila dibuat mimbar yang baru, sahabat-sahabat dengar khutbah ni, tiba-tiba dengar satu bunyi tangisan, esakan macam gitu. Jadi menangis macam tu. Sahabat semua tengok siapa pula menangis tengah-tengah hari macam ni kan. Tengok kiri tengok kanan, tak nampak siapa yang menangis. Kan last sekali nampaknya tangisan itu datang daripada tunggul kayu. Kan tunggul kayu yang menangis tu. Ini bukan cerita hantu kan, ni bukan cerita bukan kalimah balik kampung tak. Jadi memang betul-betul berlaku pada zaman Nabi kan. Jadi sahabat tak adalah kita kalau dengar kelang kabut juga keluar tu kan, tengok pokok menangis. Jadi dia tengok bila pokok tu menangis ataupun tunggul kayu tu menangis kan. Jadi sahabat semua terkejut, dan sahabat semua dengar ni, bukan Nabi seorang dengar, sahabat-sahabat dengar. Dan bila Nabi pergi kepada tunggul kayu tu, tanya kepada tunggul kayu ni, kenapa engkau menangis? Kan tunggul kayu ni jawab pada Nabi, bagi dia menangis kenapa? Kerana engkau dah tinggal aku, wahai Rasulullah. Dia pun terasa tinggalkan tu bukanlah jauh sangat, berapa langkah je kan, pergi ke mimbar yang baru. Dulunya sebelum ada mimbar tu, Nabi dulu bila berkhutbah, Nabi akan bersandar kat tunggul tu kan, dia rasa mulia, kayu pun rasa mulia dan rasa rindu bila Rasulullah dah tinggalkan beberapa langkah daripada situ. Dan dia tak berhenti menangis sampai Rasulullah kata, tak apa, engkau akan bersama dengan aku dalam syurga nanti. Jadi dia tu pun menangis kerana rindu pada Rasulullah SAW. Kita agak-agak pernah tak agak-agaknya nangis pasal rindu pada Rasulullah. Maknanya kalau kayu boleh rindu kat Nabi walaupun jarak dekat, kita ni tak rindu kat Nabi lebih teruk daripada kayu. Lebih teruk daripada kayu tu. Maknanya hati kita lebih keras daripada kayu. Dan kalau nak buat teka-teki lepas ni,